Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, kita gunakan dua bahasa, dan dengan izin Allah itu je dua bahasa yang saya dengan izin Allah boleh cakap lah. Bahasa Melayu, bahasa ibunda, dan bahasa Inggeris, bahasa yang dengan izin Allah saya belajar. So saya boleh bercakap dua bahasa ini. Jadi kalau saya bukan orang Melayu, dipilih oleh Allah bukan orang Melayu, maka tak adalah bahasa Melayu. Dia akan bercakap bahasa dia. Jadi orang Melayu tak akan ke depan lah dalam kefahaman agama, seperti mana Nabi orang Arab. Jadi bila orang yang dipilih Nabi itu orang Arab, dia bercakap bahasa Arab, nyaka orang Arab ke depan dalam agama. Jadi siapa yang dipilih oleh Allah tu, bahasa orang tu ke depan. Jadi sekarang ni yang dipilih saya untuk hidupkan agama setelah mati. Dulu waktu Nabi agama tak ada. Agama bukan dihidupkan, agama diberi. Sekarang agama tu dah diberi, dia dah hilang. Sekarang nak dihidupkan. Sebab itu saya bukan Nabi. Yang nak hidup agama ni Allah guna untuk, bukan hidup agama, maksudnya bangunkan agama tu Nabi-Nabi. Dari Adam dulu sampai Muhammad, semua digunakan untuk, bukan hidupkan, untuk agama Islam ni hidup. Dia hidup dah, mati. Tak ada agama lagi, agama itu juga. Dari Adam sampai Muhammad untuk beri agama Islam pada manusia ni. Bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Nabi, bahasa sahabat. Tapi orang Arab gagal. Orang Arab yang ikut Nabi itu gagal untuk membawa agama. Sehingga kerana kegagalan tu, agama tu mati. Mati, habis lenyap. Jadi Allah tak akan biarkan dia lenyap. Sekarang dinamakan menghidupkan kembali. Islam dah ada dah, tapi dah mati. Dulu Islam tak ada. Maknanya Islam diberilah, mati tak ada. Jadi Islam tu sikit perintah Allah yang Allah turunkan makin lama makin banyak, makin lama makin lebih. Macam mana Nabi SAW bagi tahu, Islam tu macam rumah, ada satu batu je kosong. Akulah batu tu, sempurnakan Islam. Jadi waktu Nabi datang, Islam tu sempurna. Tapi malangnya si Arab ni kan, yang mula-mula terima Islam tu tidak menjaga dia. Jadi Islam yang diberi kepada manusia itu
dikikis sikit dan akhirnya mampus. Jadi Islam yang diterima oleh orang Melayu dari orang Arab tu bukan Islam sebenarnya. Islam yang telah terhakis kesahihannya. Zaman kerajaan Melayu Melaka, Islam datang, hampirlah datang awal lagi. Jadi Islam tu mati, tak ada. Umpama bangunan yang Nabi cakap tu, dia roboh lah. Sebab bila datang Nabi-Nabi dulu, bangunan tu tak siap lagi. Dia siap bila Nabi datang. Dah siap dah, roboh habis. Sekelip mata je nak roboh. Tapi nak hidup kemain lama dari Adam ni. Tapi sampai Muhammad SAW dia sempurna. Allah bagi tahu, aku dah sempurnakan nikmat ku atasmu. Ku pilih Islam sebagai agamamu. Roboh. Orang Arab yang patut mewarisi agama yang sempurna tu sudah gagal. Akhirnya keturunan Nabi juga, itu yang jaga Mekah Madinah tu telah belot. Dia sendiri telah bergabung dengan orang kafir untuk hancurkan empire Islam yang terakhir, yang rapuh, dengan janji dia akan diberi kuasa untuk Saudi. Jadi Inggeris di bawah Lawrence of Arabia namanya tu, orang Yahudi tu, yang dihantar British. Dia spy tu. Dia buat rencana memecah belahkan Arab tu lah dengan dua kumpulan. Satu iaitu yang menjaga Haramain dan Sharafain, keturunan Nabi Muhammad SAW. Satu lagi Arab Badui, yang iaitu Saud, Abdul Aziz Saud. Dia kata, kamu tolong kami lawan Ottoman Empire. Nanti kami bagi kamu kuasa untuk merintah Arab ni. Jadi dia buat dua janji. Bila hancur kerajaan Ottoman, siapa lagi nak lawan dia? Orang yang Islam pun lawan dia. Orang Islam pun sama orang kafir lawan orang Islam. Jadi runtuh dia. Runtuh selepas Perang Dunia Pertama, Ottoman Empire masuk dalam gagasan iaitu memerangi dalam Perang Dunia Pertama. Jadi dia kalah. Tu ambil semua. Ottoman Empire hancur. Dia bagi-bagikan semua empire tu kepada semua orang. Dia bagi pada Itali, pada British, pada Amerika, pada ni, itu semua. Jadi bagi Saudi Arabia lah, sekarang mana? Dia berjanji pada Saud dan satu pada. Jadi dia ambil Saud. Jadi yang keturunan Nabi tadi, yang patut jaga agama nak dunia tu, bagi Jordan, iaitu tanah yang tak berapa subur, minyak pun tak ada, miskin. Sekarang Jordan negara miskin, Arab semua kaya betul. Itulah dia sejarah. Akhirnya Islam tu pecah habis dah, tak ada dah. Jatuhnya kerajaan Ottoman tu, jatuhnya Islam. Last. Islam dah jatuh dah, tapi dah hancur habis. 1926 lebih kurang. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, waktu itulah Allah kembalikan selepas hancurnya itu Syekh Maulana Ilyas Rahmatullahi.
Allah bagi dia satu perintah yang selepas zaman Nabi dulu lagi dah mati, iaitu kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, iaitu kerja jaulah, gas dari orang ke orang, orang ke orang. Dia dapat ni melalui diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tidur di Masjid Nabawi dan 3 malam dia masuk kubur Nabi dan belajar. Jadi waktu itulah lebih kurang selepas jatuhnya Ottoman Empire. Jadi dari itu lahirlah, lepas meninggal Maulana Ilyas, orang yang ikut dia pun tak buat juga amalan tu yang dikatakan oleh Maulana Ilyas permata kurun pertama. Aku diberi permata kurung pertama. Apa dia tu? Amalan gas tu lah, amalan jaulah. Jadi sayangnya bila dia meninggal, gas tu tinggal 2 kali je seminggu. Maulana Ilyas pun tak dapat nak bagi faham kat dia orang. Dia pun tak berapa faham dia kata. Daripada apa yang dia ajar, faham 10% saja mungkin. Dan orang yang dengar dia mana nak faham? Macam sekarang bayan saya. Selepas bayan saya tanya siapa faham, tak ada siapa faham. Tak ada siapa faham. Walaupun muka nampak macam faham, muka nampak macam faham, tak faham-faham. Macam tu lah. Muka macam faham sekarang ni, tanya tak faham, samat tak faham. Ada sekali dapat 10%, mengangkat diri macam 20%. Sebenarnya 10% je. Azri kadang faham 30, kadang kosong. Jadi begitulah keadaannya. Kenapa jadi begitu? Sebab iman kita lah. Iman kita, tahap iman kita. Kalau kita duduk bayan tu dengan tak ada perhatian, tawajuh, tak ada rasa diri bagus, mana Allah nak bagi faham? Begitulah keadaannya. Maulana Ilyas kepada Nabi, dan yang mengikut Maulana Ilyas kepada Maulana Ilyas. Macam tu lah. Dia kata apa yang Nabi ajar aku tak apa faham. Aku mungkin faham 10% saja. Ini diriwayat oleh banyak orang. Bukan saya seorang ni. 10% kau bayang. Lepas tu dia nak sampaikan lagi. Jadi sebab itu lepas dia meninggal, amalan gas tu ada 2 kali seminggu. Satu di masjid sendiri, satu di masjid jiran. Tujuan gas untuk kumpulkan orang, bukan untuk ajak orang kepada Allah dah. Maulana Ilyas dia punya gas ajak orang kepada Allah. Tapi yang mengikut dia buat 2 gas, kemain lagi lah. Satu benda yang ajaib lah, tak pernah hidup. Kira besar tapi salah. Ajak orang pergi masjid. Zaman anak dia Maulana Yusuf rahmatullahi. Tak faham lah. Pergi ajak pakcik ada ceramah kat masjid, datang. Pakcik ada ceramah kat masjid, datang. Jadi kumpul lah kat masjid. Lepas tu bagi satu orang bagi ceramah. Maksud ceramah tu, siapa sedia keluar 4 bulan 40 hari untuk baiki diri. Banyaklah. Mula tak banyaklah orang nak keluar. Apa ini dia kata. Lama tabligh bertambah. Ramai jadi. Ratus ribu juta seluruh dunia ikut. Orang kata benar tabligh, benar. Dia tak tahu Quran. Jadi itulah keadaan sampai ke hari ini. Saya pun buat usaha tabligh juga. Tapi saya tahu kebenaran misi dalam jemaah ni. Sebab Syekh Ilyas ni, dia belajar dengan Nabi, hanya dia tak faham je. Link dia kat sini. Jadi saya dengar, tak ada siapa dapat meriwayatkan dekat Nizamuddin tu betul-betul apa yang Maulana Ilyas cakap tu. Meji Merab yang hidup sezaman dengan dia, dia budak kecil aja. Dia tukang pegang tempat ludah Maulana Ilyas je, makan sirih. Lain tak ada dia. Jadi dia tak berapa faham, lagi tak faham. Jadi dalam keadaan saya dengar tabligh ni banyak salah faham, saya bilang ini banyak tak betul. Tapi saya gigih minta dengan Allah.
Saya tak tanya dia, minta dengan Allah. Minta, nangis. Jadi Allah dengan izin dia bagi saya faham. Kamu patut berterima kasih dengan si Nasuha ni. Tahu tak? Berterima kasih patutnya. Tapi tidak. Kan? Suka pun tidak. Suka pun tidak. Bukan nak berterima kasih. Suka pun tidak. Kan? Suka pun tidak. Apa lagi cinta langsung tak ada. Dia cinta apa? Sebab cinta dunia banyak. Yang kat depan saya ni cinta dunia banyak. Mana ada ruang nak cinta saya? Orang yang Allah gunakan untuk bagi kamu faham agama ni diabaikan. Langsung tak ada perhatian. Kan? Jadi apa nak buat? Kan? Itu je lah orang yang ada. Dia orang tak faham apa aku cakap. Kosong. Macam ini nak sampaikan kat orang. Tak boleh lah. Kan? Tapi saya dengan izin Allah dah tulis. Kamu tak faham, orang lain boleh faham. Ceramah saya ada tape. Dia orang ni cuba nak tipu macam mana orang yang dengar Maulana Ilyas tu, tak boleh. Dia kata profesor cakap lain. Kamu tak boleh lah. Tak boleh nak kelentong lah. Macam dalam tablik tak ada Maulana Ilyas tu di tape, tak ada. Tape tu disebar, tak ada. Dia mulut ke mulut. Mana nak betul? Sekarang ni saya tak perlu kepada perawi mulut ke mulut. Sebab saya punya ceramah ni dah di tape. Quran saya dah ditulis. Mana nak tukar? Kalau dia tukar, yang ni lain, dah. Kan? Dia tak boleh tukar. Boleh sikit lah mungkin, tapi tak berani lah. Kalau Quran kita tu tak ditulis, mana akan jadi? Ada orang merawi, matilah kita. Dengan izin Allah, Allah buat Abu Bakar tak nak, Umar berya. Jadi walaupun dia orang tak faham hari ni, 1000 tahun lagi buku tu ada lagi, tip tu ada lagi. Samad kalau cuba nak menipu orang, dia tak boleh. Kan? Masa saya hidup ni pun kalau dia nak menipu saya lagi lah tak boleh. Kalau saya dah mati pun dia tak boleh nak tipu. Mungkin dia mati dulu daripada saya. Jadi Islam ni sekarang ni baru nak hidup balik. Baru rumah tu under construction sekarang. Banyak yang tak ada, rosak semua. Macam buat rumah, batu-batu bata semua. Teruk kerja tu. Dulu berapa banyak Nabi Allah guna untuk agama tu diberi sempurna. Dari Adam sampai Muhammad. Saya seorang ni, bukan Nabi pula tu. Berapa susah kerja tu. Berapa berat kerja tu. Berat ke tidak? Berat ke tidak? Yang keliling saya ni tak faham. Sebab itu ganjaran diberi kepada saya sangat tinggi, sangat susah. Tak ada siapa nak tolong, bantu pun tak ada. Allah saja ada. Lain orang tak ada bantu. Kamu semua yang ikut saya bukan pembantu. Bukan pembantu, penyakit hati ada. Penyakit hati je. Pembantu tak ada. Pembantu tak ada. Yang dia nak bantu dunia je. Kejap pergi dunia, gerak ke dunia. Sibuk dengan dunia. Nak bantu tak ada. Sikit pun tak ada. Jadi saya Allah saja. Allah saja yang bantu saya. Sehingga ke hari ini. Saya dilawan semua oleh orang tabligh. Seluruh tabligh lawan saya. Saya seorang. Mana ada tabligh sama saya? Tak ada. Kamu pun tidak, tabligh pun tidak. Semua tak ada. Orang bukan tabligh pun tak ada. Lagilah tak ada. Yang tabligh lawan saya. Cakap saya macam-macam. Saya tahan saja.
Seorang diri. Azri lari dari saya. Lari. 12 tahun binasa. Azri. Mana ada tolong? Minta suruh duduk sini tak nak. Ikut tak nak. Semua tak nak. Seorang yang tolong saya, bantu saya sehingga ke hari ini. Tak ada lain. Allah. Tapi cukup, kata Allah. Kau tak perlu dia orang semua. Kau tak perlu dia orang semua. Kau tak perlu dia orang semua. Jadi Allah sempurnakan Quran. Tafsir. Itu benda besar. Betul tafsir Quran, betul lah Islam. Islam dari dulu tu sampai Muhammad tu semua ada dalam Quran. Bila Islam tu hancur, Quran tu kulit je. Perkataannya faham tak ada, amalan tak ada. Tu hancur. Sekarang macam mana seluruh Quran tu nak dibuat hidup dalam diri semua manusia lah. Baru Islam tu namanya betul-betul hidup. Yang pertamanya perintah menyempurnakan hak kalimah tu. Perintah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan korban harta diri. Cara Muhammad SAW tu. Itulah yang hampir perkara besar yang bila hidup, hidup Quran. Itu tak hidup, Quran mati. Hapus. Jadi supaya amalan jauhlah ni yang kata mana Ilian, aku diberi permata ni. Kurun pertama ni bila hidup, zaman dia tak hidup. Ini baru nak dihidupkan. Cuti mati je ni, barulah perlahan-lahan Quran tu hidup. Tidak, dia tak hidup. Tidak, Quran tu hidup. Yang hidup hanya dunia ni aja. Betul bukan hidup. Dunia nak naik ke langit, naik ke bulan, naik ke Mars, tinggi pencakar langit sana, pencakar langit situ, jalan sana, bawa kereta api, railway, itu je lah yang ada. Agama mati, kosong. Jadi Allah nak hidupkan dia, tentu Allah bagi kuasa kat orang tu. Tak ada kuasa tak boleh. Bukan tak boleh, maknanya it doesn't work lah, daripada adat dia. Beri dia kuasa pemerintahan di bumi. Dalam Quran tu ada. Kami menjanjikan, itulah orang dia, orang yang dipilih oleh Allah untuk hidupkan agama ni balik. Itu diberi kuasa pemerintahan di bumi. Surah An-Nur ayat 55. Bukan diberi pada semua orang tu ayat tu. Ayat tu kami memberi kepada mereka, kami berjanji pada beriman, orang yang beriman beramal saleh, kuasa pemerintahan di bumi. Jadi sebab itu Allah bagi kuasa kat orang tu yang Allah pilih untuk hidupkan kembali agama yang telah hancur ni. Kamu lihat nanti bagaimana yang hancur tu bisa hidup kembali dengan kuasa Allah, menggunakan saya saja sebagai asbab, lain tak ada. Jadi saya seorang aja, lain tak ada digunakan. Tapi dengan saya seorang ni agama hidup. Daripada semua nabi-nabi dulu, Adam sampai Muhammad, dengan saya seorang, Allah aja. Kuasa Allah. Diberi kepada saya tongkat, diberi kepada saya keris. Keris tu tanda kuasa, tongkat tu tanda harta. Kuasa dan harta. Jadi akan lihat manusia berduyun-duyun masuk Islam. Tak lama lagi lah. Orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi apabila Nabi Isa turun, orang Nasrani lagi masuk. Itulah Islam ni hidup kat dunia ni. Allah gembira. Selama ni Allah murka. Dari Nabi Adam tu murka, Allah hantar Nabi, hidup masa tu mati, hidup mati, hidup mati. Sampai Muhammad hidup mati juga. Mana ada Nabi-Nabi dulu datang, lepas tu hidup terus, tak ada. Nabi tu mati, agama tu mati. Sebab pemata tadi tak dibuat. Pemata tadi tak dipakai, dibuang.
Tapi perintah tu ada. Jadi semua perintah-perintah yang Allah beri pada Nabi dulu dikumpul semua dalam Quran. Quran tu himpunan semua perintah Allah tau. Jadi waktu Nabi tu nak disempurnakan Islam tu, sempurna. Tapi sahabat gagal. Sahabat yang dia orang pun biasa punya manusia. Mana? Jadi mati. Sekarang seorang aja lagu ni. Bukan Nabi pula tu. Sebab itu dipanggil dalam hadis pemuda dari timur. Jadi perkataan dari timur tu, itu penting. Tafsirnya mana? Timur mana? Mana timur? Setakat ini yang orang banyak tahu mana timur. Timur tu tanah Melayu lah. Bukan Sabah Sarawak. Sabah Sarawak masuk Malaysia. Kalau Sabah Sarawak tak masuk, tanah Melayu. Persekutuan tanah Melayu makna persekutuan bumi Bani Israel. Banyak keling Cina datang sini kahwin dengan Melayu ataupun orang Bugis, orang semua ni kahwin, dia jadi macam Melayu. Tapi bukan Melayu dia orang. Dia orang semua pendatang. Najib dan Tun Razak tu orang Bugis, dia pendatang juga. Bukan orang Melayu dia. Hussein On orang Turki, dia pendatang juga. Tengku Abdul Rahman orang Siam, pendatang juga. Mahathir dari India, pendatang juga. Anwar Ibrahim sampai sekarang tak boleh jadi Perdana Menteri, dia pendatang juga, Keling. Badawi tu Cina, pendatang dari Cina. Muhyiddin yang last ni, dia Bugis. Bugis duduk dekat Minang. Ulama dia. Jadi orang Melayu tak ada. Selama ni lah jadi Perdana Menteri, tak diberi kuasa. Kenapa? Tak pernah buat kerja. Bila Melayu yang tinggal di tanah Melayu ni tak buat kerja permata tu tadi, yang Mauna Ilyas dapat tu, yang itu yang dengan izin Allah, itu je saya yang saya sangat beri perhatian juga. Saya kata gas ni mau buat cuti mati saja. Maka dengan itulah hidupnya satu faham iman kuat, naik iman saya naik. Sehingga Allah bagi saya faham untuk tafsir Quran dengan betul tuan. Bukan benda kecil tu. Itu bukan benda kecil tu. Sangat-sangat besar. Hanya orang bodoh je tak nak baca Quran. Bodoh dan tolol. Orang bodoh dan tolol itu tak mau. Sangat bodoh. Bila kebenaran datang tak nak baca, tak nak amal, tak nak percaya. Kan? Siapa boleh buat tafsir tu sekarang? Tanya saya, seluruh dunia sejak sekian lama. Mana ada yang tafsir yang betul? Ibn Katsir semua tak ada. Jalan lain semua tak betul. Itu satu je. Nak? Sebab apa? Dengan perantaraan amal gas ni yang saya buat berpuluh tahun ni, iman saya meningkat begitu tinggi. Saya tak dapat pahala daripada amal kamu. Kamu punya amal pun tak diterima. Mana saya nak dapat pahala? Tak diterima pun. Naik ke langit tak ada. Jadi Allah SWT bagi saya iman tinggi. Dengan iman tinggi tu Allah bagi saya kefahaman yang tinggi. Dengan kefahaman tinggi itu Allah bagi saya bijaksana yang tinggi. Sehingga terbitnya Quran tu. 84 buku tafsir Quran, 300 ke 400 muka surat, dengan 7 buku hadis fadilat. Semua boleh dapat daripada Amazon.com, Google Play. Bukan main-main saya cakap. Seluruh dunia menjadi bentang. Berani nak buat seluruh dunia tu. Kalau saya tak percaya apa saya tulis itu betul, tak ada saya berani punya. Kalau saya penipu, tak ada Allah bagi saya. Orang penipu faham Quran pun tidak. Macam Sufyan ni. Sufyan ni siapa? Sufyan ni orang penipu. Boleh faham Quran? Tak boleh. Sang penipu memang tak boleh jadi Nabi, tak boleh beri Quran.
Tak ada diberi ilmu, tak beri hikmah. Semua penipu-penipu. Jadi bila si Melayu ni, saya ni buat kerja Nabi, Allah akan naik saya berkuasa. Kamu mau atau tidak, kehendak Allah jadi. Bukan kerana usaha kamu, tak ada usaha. Tak ada usaha yang bersama saya, tak ada langsung. Bukannya naikkan saya kamu, bukan naikkan saya orang Malaysia, orang Melayu. Malaysia tak ada. Yang naikkan saya hanya Allah, bantu saya hanya Allah, yang ajar saya hanya Allah, yang bagi saya kualiti baik hanya Allah, yang membantu saya Allah, tak ada lain melainkan Allah. Cukup. Agama hidup kembali. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, orang tak percaya apa saya cakap sebab tak ada bukti. Dia kata memang bukti tak ada, belum buat lagi kan? Bila dah buat gas, semua orang buat gas, semua orang Islam di seluruh dunia ni yang mengucap kalimah buat gas, barulah Allah bagi kalimah tu masuk. Tapi Allah akan buat, dia orang buat. Dia orang mau tak mau, dia orang kena buat. Allah hantar COVID sekarang. Kalau siapa tak suka buat atau murka dekat orang tu, Allah bagi dia COVID. Siapa yang buat, Allah pelihara dia dari COVID. Dan orang yang suka pun Allah pelihara. Tapi suka-suka lama-lama buat. Allah akan buat amalan ni, seluruh dunia ada. Seluruh masjid surau ada. Samad, tolong buat benda tu. Samad, kau tolong. Mana ada. Nanti kamu akan lihat, semua orang gas. Pemata ni akan diambil oleh semua orang Islam, semua orang kat dunia. Melalui ni, agama hidup. Okey.